Okay, now I nak bercerita pasal pengkit. I know this is a very difficult topic again. Sebab I terus terang I cakap because I'm trying to understand. Ni I bagi tahu you pengalaman I masa dekat Pengerang dulu. I satu rumah dengan dua perempuan. Okay. Masa mula-mula, masa kat Pengerang tu, I terus terang I cakap, memang I desperate gila. Sebab I nak cari bilik. Aku nak cari bilik aja sebab dah lah gaji rendah kan. Kalau you tengok video I, job hunting, I ada cerita, very long cerita. Kisah macam mana I sampai ke Pengerang, Johor. Pengerang, Johor. I dekat KL sekarang. Okay. I cari rumah. Memang desperate gila cari bilik. Punca je simple je, aku cari bilik je. So bila cari bilik, I dapat tahulah yang budak perempuan ni actually satu office dengan I. Dia memang nak cari housemate. Okay, so I pun pergilah jumpa. Dia ada kawan seorang lagi. So dia kata Kak Lia datanglah rumah nanti nanti jumpa dengan my best friend. Nanti kita tengok macam mana dia kata. So aku pun pergi. Dah tak pergi banyak ni sebab aku nak sewa bilik je. Okay. Sebab because I already got a house in KL. So nak buat apa kan? I nak sewa rumah sebab sewa rumah kat Pengerang masa projek rapid tengah jalan mahal gila. 3,000 4,000 lagi mahal daripada KL tau harga dia. So I memang nak sewa bilik. So I pun pergi, I terus terang cakap dengan you, I tak suspect langsung yang diorang ni sebenarnya lesbian couple. Nampak? You nampak tak kat situ? Lesbian couple, you memang susah gila nak detect sebab dua-dua perempuan. Okay. Yang perempuan ni pergi office pakai tudung. Couple dia tu, mula-mula dia cakap dengan I best friend. Tapi lama-lama, lepas I duduk kat situ, I dekat Pengerang dalam setahun jugalah, setahun lebih sikit lah. You imagine I duduk lama gila tau dengan diorang. Tapi I buat hal I buat macam biasa, I relax. Sebab lagipun masa dekat Pengerang tu 2 minggu sekali I akan turun KL sebab anak I kat KL. Jadi memang I selalu tak ada masa dengan dia. I jarang spend time dengan diorang. So adalah a few times, so I macam perasan yang diorang ni sebenarnya adalah lesbian couple. You tak boleh tahu. Yang dia ni, yang perempuannya, the girl, yang perempuan ni pakai tudung. Bila dia keluar, dia pergi office dia pakai tudung. Bila dia keluar, dia pergi jalan-jalan dengan kawan. Dia kata dekat I best friend, tapi aku tahu tu sebenarnya pengkit. Bila keluar, tak pakai tudung. Bila dia tak pakai tudung, I notice she's very pretty. This girl sangat cantik. Bila dia pakai tudung nampak macam makcik-makcik. Yang pengkit tu pun pakai tudung pergi office. Kau nampak tak? Sebab tu aku tak suka orang bertudung. A lot of hypocrite people hiding behind their tudung. Sorry sorry to say this. A lot of hypocrite people, I perasan, they are hiding behind their tudung. Dia pakai tudung sebab nak cover yang dia tu sebenarnya lesbian. It happen. Okay. So, I perasan a lot of things because I duduk serumah kan dengan dia orang. The girl, I started noticing that this couple are lesbian couple. Macam mana? I beritahu you macam mana. Masa dekat Pengerang, mesin basuh ke apa memang tak ada lah kat rumah. So apa kita orang buat? Kita orang selalu pergi laundry, pergi Dobby yang isi ceiling tu. Isi ceiling tu kan. Okay, pergi Dobby. Sorry, I nak minum sikit. I rasa macam stress gila, susah gila I nak bercerita pasal lesbian, but I'm just trying to make this video. I know it's hard. Pardon, just 1 second. I just want to drink my tea. Okay, lega. Okay, macam mana I dapat tahu dia orang ni sebenarnya lesbian? So, bila pergi laundry, I perasan yang dalam bakul yang dia bawa tu ada seluar dalam lelaki. Ada spandal lelaki. Lepas tu I macam
Lepas tu, yang best tu, perempuan tu, relax je. Dia masuk sekali. Lepas tu, bila lepas laundry, dia akan lipat baju tu. So, bila dia lipat, baru I perasan, ada seluar dalam jantan tu. Dalam hati I cakap, aku tak pernah pula nampak dia ni dengan jantan. You understand? Okay, fine. Lepas tu, yang perempuan ni, dekat rumah, memang macam bibi I cakap dengan you. Masak, pergi beli barang dapur, macam bini, macam isteri. Kemas rumah, masak hari-hari. Lepas tu kalau dia masak, dia hidangkan siap-siap. Dah siap hidang, baru dia panggil pengkit tu. Dia nampak. Because I pernah duduk serumah dengan lesbian couple. Kelakar. Okay. So, bila I dah nampak ni kan, I dah macam, betul lah apa sangkaan aku. Sebab actually, I macam ada perasaan insting. There's something wrong with both of them. It's not something bad, but there's something off with both of them, tau. Not off in a sense of attitude ke apa. Dia orang tak pernah pun kacau hidup I. Tapi there's something wrong with them claiming that they are best friend. I think they are more than best friend. You faham? You faham tak apa I cakap? Okay. There's this one time. I tak tahu nak cerita. Ini memang best gila pengalaman aku. Serius aku cakap. I swear to God. There's this one time. Dah malam tau. I dalam bilik seorang. Sebab I duduk seorang. Dia orang sebilik. Macam couple. Sebilik. So, you know. Dah malam. Masa tu memang gelap. Sebab memang tak ada benda kan. Hidup dekat Pengerang. Memang kena bangun awal pagi pukul 5.30. Bas kalau you tak sampai dekat tempat tu, bas akan belah. So memang bangun. Memang pukul 5 memang kena bangun. Okay. So malam dah gelap. Tidur. Pukul 11, pukul 10 dah tidur. Dah ngantuk kan. My phone, I dengar something vibrate. Zzz, zzz, zzz. Macam tu tau. Yang aku ni raba lah. Dalam gelap kan. I raba. Mana phone aku? Sebab I ingatkan my phone yang vibrate. Bila I dapat my phone, I tengok, tak ada pula. Ada orang call ke apa kan? Lepas tu, I try to find where the noise comes from. Zzz, zzz, zzz. Tau. I keluar slow-slow. Keluar. I macam wonder, apa yang vibrate ni? You tahu apa? That vibration sound coming from their room. What do you think? You rasa apa? They are very highly, highly technical couple. You faham? They using vibrators. You faham tak apa I cakap? Allahu Akbar. Masa tu I realise that, holy shit, aku satu rumah dengan lesbian couple. You tahu tak? I dah macam, oh my god, aku tak tahu nak buat apa. Kelakar. Okay, fine. I didn't mean to laugh, okay? So I'm trying to help, okay? So now, okay. After that, I got another job. So I pun cakap dengan diorang, thank you so much for having me, blah blah blah. So kalau you all datang KL, you know, just give me a call, you know, that kind of thing kan. Tapi sebenarnya kan dalam hati I just want to run away from them. You faham tak? Because I'm straight, I'm not lesbian. And when you live in the same house with a lesbian, you rasa macam trauma. I was kind of traumatic, seriously. Because I macam tertanya-tanya banyak soalan. Okay. Conversation antara dia dengan pengkit dia tu, it always goes like this. Pengkit dia selalu bising. Kau, itulah. Aku penat aku tahu pergi kerja apa semua. Lepas tu kau ikut suka hati kau. Kau nak beli tu, nak beli ni, kejap nak tu, kejap nak ni. Kau ingat aku ni bank. Nampak? The guy is sounding like he's the man. He's the man. And this perempuan, the pengkit, wants the girl to be submissive. A lot of times, I macam, okay, whatever. Kan? Selalu I malas nak layan sangat.
Because as I said, my life is full with my kids. Memang cukup penuh dengan anak-anak. Jadi I memang kadang-kadang I malas nak layan relationship. Apa hati I diam, tengok je, observe. Okay, now if let's say you are actually involved in a lesbian relationship, you are a woman, okay, this is where my expertise comes in. I nak you tanya diri you, apa sebenarnya you nak? Apa yang pengkit tu boleh provide yang you sebenarnya nak? You kena tahu apa sebenarnya. Actually kita, we be in a relationship because we want something from the other person. It's nature, it's a natural thing. And selalu kita akan cari orang yang boleh fulfill. Kita ni sebenarnya ada banyak lubang-lubang. There's a lot of holes in your heart. Tak cukup kasih sayang, that's why you cari boyfriend. You nak attention, that's why you cari boyfriend. Nampak? You lonely, you want a partner, you rasa you nak someone to talk to, you cari boyfriend. Nampak? Okay, now I want you to study yourself first. Apa you nak daripada jantan? Okay? And there's this one friend of mine, dia memang bercinta dengan pengkit lama gila. I pernah tanya dia, sebenarnya kenapa kau suka dengan lelaki yang macam ni? Dengan partner kau, dengan perempuan. Yeah, I mean, because she's a lesbian, she wants another woman who is a little bit more masculine. Dia kata apa? Dia kata hanya dia seorang saja yang boleh faham saya. Dia kata, lepas tu dia kata dia nakkan kasih sayang. Dia sayang saya gila-gila kak. Dia kata, fine, I faham. Okay, now this is where the agak kompleks, bukan senang nak kata macam nak bercerita pasal topik ni, because okay, macam ni, you sebenarnya you nakkan apa? You nakkan kasih sayang. You nak kasih sayang, you boleh dapat daripada orang lain. Macam I cakap in my earlier video, you boleh dapat daripada mak bapak you. You boleh dapat daripada adik-beradik you. Maybe you can get from your friends. Faham? Kasih sayang, attention. Maybe you can get it from your friends. Okay, masalah lesbian ni sebenarnya, dia suka perempuan because perempuan tu masculine. But perempuan tu bukan jantan. You faham? She doesn't even have a penis. Very straightforward I cakap. She doesn't even have a penis. So, macam mana I cakap? The only way for lesbian couple ni to actually break the cycle, the only way, I cakap dengan you all, satu je cara dia. You open up yourself and have more male friends. You cari kawan lelaki. Bukan cari lelaki, bukan suruh sleep with him, no. Bukan jadikan boyfriend, tak. You try your best to surround yourself dengan lelaki. Male friends, kawan lelaki. Because I cakap dengan you, berbanding gay lelaki dengan lelaki, lesbian perempuan dengan perempuan, sangat lain. Actually sangat lain. Kebanyakan perempuan yang suka kepada pengkit ni adalah perempuan yang memang dah heartbroken dengan lelaki. Sekarang ni aku salahkan jantan-jantan. Jantan-jantan ramai yang perangai memang macam sial perangai korang. Sebab tu perempuan bila dah heartbroken dengan lelaki, selalunya the easiest way is they tend to be lesbian. Very simple. Faham tak? Tapi andai kata now, I don't want to actually blame the man here. I'm sorry kalau I blame the man, but this is the reason why perempuan tak percaya pada lelaki. Because the trust is not there. Nampak? Okay. Cuba cari lelaki. You try and katakan you memang tak suka lelaki. You try your best. You start where? Daripada office. Kawan satu office. Just be friendly. Try and surround yourself with men. Because I believe that kalau you
you surround yourself with men, baik-baik. Mula-mula you borak-borak dengan dia. Lepas tu after some time, you ajak dia keluar. Just as friends. I bukan suruh you faham. Just as friends. Then, perhaps, one day you will realise that actually, your pengkit tu bukan pengkit. He's not a man. Because sebenarnya, you kenapa you suka dengan pengkit? Sebab dia berlagak macam lelaki. Rambut pendek, siap sampul ni. Sebab tak nak nampak breast. Pakai pakaian lelaki, rambut pendek. Lepas tu pakai seropek, sebiji macam jantan. But actually, he's not real. You are falling in love with the fake man. You have to know that. You kena untuk perempuan-perempuan yang suka dekat lelaki, dekat pengkit ni, you have to remember one thing. He's not real man. He's a fake man. Faham? If you take off the bandage yang dia letak ni, dia pun ada tetek sama macam you. If you take off her pants, dia pun ada juga pusi sama macam you. You understand? I nak you buka minda you. Because selalunya perempuan yang suka kat pengkit ni, dia orang memang dah macam ni lah. Memang tak nak lelaki, I tahu. You all memang tak nak lelaki, I tahu. But I want you to train yourself. Have more friendship with men. You lama-lama bila you ada friendship with men, you surround yourself with, this is how you break the cycle. I'm teaching you how to break the cycle. Lama-lama you akan realise that this pengkit is not a real man. I know lelaki memang perangai memang macam jahanam, I tahu. Sebab tu ramai perempuan jadi lesbian, I tahu. But remember, that's why I nak you all follow my video. I will give you the advice of how to get the right man. There's a lot of things that you can learn. Orang yang actually, dia orang ni sebenarnya trauma. Perempuan-perempuan yang selalunya memang jadi lesbian, tiba-tiba ada boyfriend perempuan. Sebenarnya trauma. Dia orang adalah ada dalam hidup dia ada menghadapi trauma. Trauma especially in men. Sebab tu dia tak berani dengan lelaki. So she finds comfort in a woman who dress up like a man. You faham? Very protective. Okay, now remember my words. Okay. Only a woman can understand another woman. You faham? You remember my words. Only a woman who actually can understand another woman. Sebab you and I, kita dua orang perempuan, sebab tu I faham you, you faham I. So, you kalau you kata I suka dekat partner I, pengkit ni, because dia sahaja yang faham I, yes darling, you are right. Because kita sama-sama perempuan. Kita tahu you complex. You tahu I ni complicated. Yes darling, you are right. You are right, but this is not healthy. When you embark and be a lesbian, it's not healthy bagi I. Especially, I nak cakap terus terang dengan you. Dalam Malaysia ni adalah Muslim country. Muslim country. Okay, you bercinta macam nak agak, you tak akan dapat kahwin punya. This is not America, remember? Unless kalau you berdua, you migrate somewhere else. You migrate to America or maybe in Europe or something. Go ahead. But kalau you memang nak duduk dekat Malaysia ni, you lesbian couple, sampai mati pun you takkan dapat kahwin. Furthermore, you are wasting your youth. Ingat, ini yang cantik-cantik ni, kulit tak kedut, apa semua ni, tak lama baby. Tak lama. Umur you dah 40 lebih, 50, you dah start berkedut. You dah start ada wrinkle kat sini. Tak lama. So, jangan bazir masa. You are wasting your youth. Time berkedut-kedut, ketat-ketat macam ni. Bila kau dah buruk, besok dah jadi macam nenek. Tetek kau sampai dah lanjut ke bawah, baru kau nak cari jantan. Masa tu jantan dah tak nak.
You faham tak? Do not waste your youth. Remember? Jangan bazirkan masa muda you. Masa muda sekarang, try your best to break the cycle. Andai kata you running around, sikit-sikit kejap lagi hari tu dengan pengkit ni, lepas tu dengan pengkit ni, lepas tu dengan pengkit ni, you rasa macam you nak ubah diri you. Kenapa aku tak suka lelaki? Now you listen to me. Listen to this video, you tengok apa sebenarnya yang I cuba nak bagi tahu you. You try your best. Cari kawan lelaki, bukan I suruh nak bercinta, just as friends. And along the way, you see how you feel. You boleh repair. Benda ni boleh repair, but it takes some time. You kena sabar. You jangan hari ni jumpa kawan baru, dapat kawan lelaki baru, besok you rasa macam, kenapa aku tak berubah lagi? Aku masih lagi suka kat pengkit. No. Give it time. Get more friends. Cari lagi kawan. Get to know them. Lama-lama, bila I nak you nampak. Actually perempuan banyak yang lesbian ni sebenarnya, dia orang ni dah tutup mata. Dah tak nampak. Dia dah tak nampak actually, you know. Sebab ini tugas I want you all to actually break the cycle. It's not healthy and it's not natural. Gay punya relationship, lesbian punya relationship, it's not natural. You stop saying that, you know, this is natural human being. No. It's not natural. You understand? It's not natural. So, you jangan marah kalau masyarakat kritik you. Because you are lesbian. Because you are pengkit. Because you're gay. You jangan marah. Because it's not normal. You faham? Secara biologi pun it's not normal. Kan? You get what I mean, right? Okay, take care everybody. Bye.